Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Surah. Yang dihormati ahli panel serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana diberikan limpahan rahmat dan nikmat di mana kita diberikan peluang dan peluang untuk mengadakan satu program iaitu Forum Remaja. Di mana program remaja ini berjudul Tokoh-Tokoh Islam. Sebelum kita mentelaah dengan lebih mendalam tentang tajuk ini, suka saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel yang handsome lagi segak di dalam forum ini. Jadi ahli panel yang pertama ialah Saudara Muhammad Irfan Rizki daripada Pegawai Kanan Jabatan Agama Islam Pahang, dan ahli panel yang kedua Saudara Muhammad Haikal Hakimi daripada Pegawai Eksklusif Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi apa khabar panel yang pertama iaitu Saudara Muhammad Irfan? Baiklah. Dan panel yang kedua itu Saudara Haikal. Khabar dari sana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi tajuk forum kita pada hari ini ialah tokoh-tokoh Islam. Bagaimana kita tahu di dunia ini terdapat ramai tokoh-tokoh Islam yang telah memberikan sumbangan dan jasa mereka. Jadi forum kali ini akan membicarakan tentang dua orang tokoh Islam iaitu Syekh Idris Al-Marbawi serta Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Jadi orang ahli-ahli panel hari ini akan membicarakan tentang sumbangan ataupun jasa yang telah dicurahkan oleh mereka berdua dalam memperjuangkan Islam. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel pertama iaitu Saudara Muhammad Irfan Rizki untuk menceritakan biodata tentang Syekh Idris Al-Marbawi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut mengenai tokoh yang akan saya mengupas dengan lebih lanjut mengenai tokoh yang akan saya berkongsi sebentar lagi, saya akan menerangkan tentang definisi perkataan tokoh. Memetik dalam Kamus Melayu, tokoh bermaksud orang yang berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat. Dalam konteks kita hari ini, kita akan bincangkan tokoh-tokoh Islam yang mana mereka telah berjuang untuk menuntut ilmu dalam menegakkan ajaran agama Islam. Hari ini, saya akan mengupaskan dan berkongsi tentang sejarah dan sumbangan seorang tokoh yang sangat terkenal suatu masa dahulu. Tokoh yang saya maksudkan ialah Syekh Idris Al-Marbawi. Persoalannya, siapakah Syekh Idris Al-Marbawi ini? Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Sebagai permulaan, nama sebenar Syekh Idris Al-Marbawi ini ialah Dr. Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi yang merupakan seorang tokoh dalam bidang persuratan, terutamanya dalam bidang bahasa Arab, ilmu hadis, tafsir dan fiqh. Kamus Al-Marbawi iaitu kamus Arab Melayu merupakan hasil nukilannya yang terunggul di Nusantara pada masa ini. Syekh Idris Al-Marbawi dilahirkan di sebuah kampung bernama Musfalah di Mekah pada 28 Zulkaidah 1313 Hijrah bersamaan 10 Mei 1866.
Ibu bapa beliau berasal dari Kampung Lubuk Merbau yang terletak di Kuala Kangsar, Perak. Ketika berusia 10 tahun, beliau telah menghafal sebanyak 16 juzuk bersama kitab-kitab yang lain. Pada tahun 1323 Hijrah, beliau telah berpindah ke Malaysia bersama-sama keluarganya. Tibanya di Malaysia, beliau telah melanjutkan pengajiannya di Sekolah Melayu Lubuk Menau yang sekarang kita kenali sebagai Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Setelah tamat di sekolah tersebut, beliau melanjutkan pengajiannya di beberapa buah pondok, antaranya Pondok Wan Muhammad yang terletak di Bukit Candan, Pondok Tun Husin Al-Masudi, Pondok Syekh Ahmad Al-Fatani dan Pondok Tun Kenali yang terletak di Kelantan. Setelah menamatkan pengajiannya di pondok-pondok tersebut, beliau bertugas sebagai guru agama di Perak. Pada tahun 1924, beliau menyambung pengajiannya di Universiti Al-Azhar di Mesir dan berjaya memperoleh ijazah akhir yang merupakan ijazah yang tertinggi. Atas kejayaan beliau tersebut, beliau merupakan anak jati Perak yang pertama berjaya melanjutkan pengajiannya di Mekah. Semasa berada di sana, beliau menyusun Kamus Arab Melayu atau yang kita kenali sebagai Kamus Al-Marbawi yang diterbitkan dalam tahun 1937. Dan kamus ini telah diulang cetak lebih daripada 24 kali. Kamus ini asalnya disusun oleh 3 orang rakannya, iaitu beliau sendiri, Syekh Junid Tola dan Syekh Tahir Jalaluddin. Namun, ketika 2 tokoh yang terakhir ini kembali ke tanah air, karya itu diteruskan sendiri oleh Syekh Idris Al-Marbawi sendiri sebagai pengarang kamus tersebut. Itulah sedikit sebanyak pengenalan Syekh Idris Al-Marbawi yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. InsyaAllah, saya akan berkongsi tentang maklumat yang lebih terperinci mengenai Syekh Idris Al-Marbawi di pusingan kedua. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Yang Muhammad atas sedikit penerangan tentang biodata Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi, banyak benda yang kita dapat tahu tentang Syekh Idris Al-Marbawi. Mungkin ada yang dah kenal ataupun ada yang tak tahu pun siapa sebenarnya Syekh Idris Al-Marbawi ini. Baiklah, kita balik ke tokoh yang seterusnya, iaitu Profesor Dr. Ahmad Ibrahim yang akan diulaskan oleh panel yang kedua, iaitu Saudara Haikal Hakimi. Dipersilakan. Assalamualaikum. Sihat semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh, iaitu Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Beliau merupakan Beliau telah lahir pada 15 Mei 1916, iaitu di Singapura. Beliau memiliki pribadi yang tidak pernah berborak kosong, tidak merokok dan sentiasa menjauhi pengambilan makanan yang memudaratkan kesihatan. Beliau juga telah menerima pendidikan di Raffles College di Singapura. Semasa di College Raffles di Singapura, beliau telah menerima beasiswa Queen Singapura untuk belajar undang-undang di London, Cambridge. Beliau merupakan satu-satunya calon peguam yang mengambil peperiksaan di London dan beliau telah mendapat MA pada 1965 di Cambridge. Beliau juga telah dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat Undang-Undang LLD dari Uni Nasional Singapura. Beliau telah meninggal pada 27 April 1969 pada umurnya 82 tahun di Gombak, Selangor. Baik, saya akan mengupas lagi tentang Profesor Dr. Ahmad Ibrahim di pusingan kedua. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Saudara Haikal dengan apa yang diberitahuannya sebentar tadi. Jadi apa kita boleh lihat daripada dua-dua tokoh ini, mereka adalah semua orang-orang yang hebat belaka, orang yang mempunyai ilmu dan berpengajaran.
Jadi seterusnya, apakah jasa atau sumbangan dua-dua tokoh Islam ini terhadap dunia kita? Jadi saya menjemput pen yang pertama saudara Irfan untuk menceritakan jasa atau pengorbanan yang dilakukan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Setiap tokoh yang kita kenali pada masa kini semestinya mereka sendiri menerima anugerah dan telah menyumbangkan pelbagai sumbangan dan pelbagai perkara. Tak terlepas juga dengan Syekh Idris Al-Marbawi. Antara anugerah yang diterima oleh Syekh Idris Al-Marbawi ialah Syekh Idris dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Persuratan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada 5 Julai 1980. Pada 1 Muharram 1408 Hijrah bersamaan 28 Ogos 1947, Syekh Idris Al-Marbawi telah diisytiharkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan yang pertama. Yang kedua, pada 19 April 1948, Syekh Idris Al-Marbawi telah dianugerahkan Pingat Ahli Mahkota Perak AMP oleh Sultan Perak Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Yusuf Izzuddin Shah sepenuh hari keputeraan baginda. Syekh Idris Al-Marbawi ialah seorang tokoh ilmuwan yang warak dan amat mementingkan hubungan kekeluargaan. Orang ramai yang mengenali beliau ternyata amat menyenangi dan menghormatinya. Kepribadian mulia di samping ketajaman fikiran beliau walaupun telah berusia 90-an merupakan aset beliau yang amat berharga. Penghayatan beliau terhadap ilmu, sifat rendah diri di samping sifat dahaga ilmu yang dimiliki tidak dapat dinafikan lagi. Bahkan semasa diminta berucap setelah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah, beliau dengan terus terang menyatakan bahawa beliau tidak layak untuk berucap di situ kerana beliau merasakan dirinya kekurangan ilmu. Dalam satu kejadian pula, beliau telah dilihat mengambil wuduk dengan menggunakan air yang sangat minima. Umpama gayung yang penuh tidak habis digunakan airnya. Sepanjang hampir 60 tahun berada di Timur Tengah, beliau banyak menjelajah dan menyaksikan pelbagai bentuk kebangkitan Islam selain daripada menjalankan kerja-kerja berdakwah. Pengembaraan ini telah memberikan banyak kesedaran dan pengalaman berguna kepada beliau. Atas dasar ingin melihat lebih ramai muda-mudi memperoleh pendidikan yang sempurna, beliau telah menggunakan wang ganjaran tokoh Ma'al Hijrah untuk membolehkan anaknya menubuhkan sebuah kolej pengajian Islam yang dinamakan sebagai Kolej Idris Al-Marbawi Al-Islami di Ipoh Perak. Tenaga pengajarnya terdiri pada anak-anaknya, cucu-cucunya dan beberapa tenaga pengajar yang lain. Pada tanggal 13 Oktober 1989, Syekh Idris Al-Marbawi telah kembali ke rahmatullah ketika berusia 93 tahun di Hospital Besar Perak itu. Jenazah beliau disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Lubuk Merbau bersebelahan pusara isteri beliau. Beliau telah meninggalkan seorang anak perempuan, 3 orang cucu dan 7 orang cicit di Malaysia. Di samping itu, beliau juga telah meninggalkan seorang balu yang bernama Hajah Munirah binti Abdul Wahab yang menetap di Mesir. Untuk mengenang jasa beliau namanya telah diabdikan di sebuah kolej kediaman di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan dikenali sebagai Kolej Idris Al-Marbawi. Namanya juga diabadikan di sekolah di tempat beliau menuntut ilmu di Kampung Lubuk Merbau, iaitu Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Sebagai penutup untuk pusingan kedua ini, dapat saya rumuskan bahawa Syekh Idris Al-Marbawi merupakan seorang model insan yang telah banyak memberi sumbangan kepada orang ramai dalam pelbagai aspek, dan kita sewajarnya mencontohi aspek-aspek tersebut pada masa kini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada pen yang pertama. Jadi apa yang kita perolehi daripada ucapan yang diberikan oleh beliau tentang pengorbanan dan jasa Syekh Idris Al-Marbawi, di mana beliau adalah orang yang sangat merendah diri
dan menghayati ilmu yang dipelajarinya dengan sebaiknya. Jadi kita patutnya mencemburui dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Baiklah, kita beralih ke tokoh yang kedua, iaitu Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Jadi, apakah sumbangan dan jasa Profesor Dr. Ahmad Ibrahim ini? Panel kedua, dipersilakan. Baik, sumbangan beliau di dalam dunia ini, beliau telah menjadi magistrate di Singapura pada 1946 dan hakim pada 1947. Beliau merupakan hakim yang adil dan bijaksana. Dan pada 1963, beliau telah dinaikkan pangkat menjadi Peguam Negara Singapura. Ini menunjukkan bahawa Profesor Dr. Ahmad Ibrahim seorang yang bijaksana dan berilmu. Pada 1967, beliau telah dilantik sebagai Duta Singapura ke Mesir. Profesor Dr. Ahmad Ibrahim juga dikenali sebagai penulis buku undang-undang. Ini menunjukkan beliau amat berilmu dalam bidang undang-undang. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja. Okey, baiklah. Terima kasih ucapkan kepada panel kedua, iaitu Saudara Haikal. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada kedua-dua tokoh Islam ini ialah di mana seorang yang berilmu itu sangatlah penting, kerana setiap orang tidak bukan semua orang akan menghargai ilmu itu, dan hanya orang-orang yang tertentu saja akan menggunakan ilmu itu dengan sebaik. Baiklah, nampaknya kita telah berada di penghujung rancangan kita. Jadi saya ingin menjemput pada hari ini kita untuk memberikan sedikit kata-kata terakhir sebelum forum ini ditutup. Jadi dijemput panel yang pertama, Saudara Irfan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebagai penutup, semua rakyat Malaysia perlulah mencontohi sikap dan teladan yang ditonjolkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, khususnya para pelajar. Kita sudah sedia maklum bahawa setiap tokoh yang terkenal di muka bumi ini sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu. Para pelajar sewajarnya mengenali sikap tidak putus asa untuk menuntut ilmu dan ikhlas dalam melakukan pelbagai perkara supaya semua perkara yang dilakukan diberkati oleh Allah dan menjadi bekalan buat kita di akhirat kelak, insya-Allah. Bukan itu sahaja, kita mestilah mencontohi sikap rendah diri yang ditunjukkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kita tidak boleh merasa sombong dan bongkak dengan ilmu yang kita ada. Ingatlah bahawa setiap ilmu itu datang daripada Allah, dan kita sebagai manusia perlulah mengabdikan diri kepadanya. Akhir kata, marilah kita semua umat Islam bersatu untuk menguatkan lagi pegangan agama kita dan mempertahankan institusi agama kita dengan menuntut pelbagai ilmu dan menyampaikan ajaran yang benar kepada semua orang. Mudah-mudahan seluruh umat Islam tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Amin. Terima kasih kepada ucapkan kepada Saudara Irfan. Jadi seterusnya sedikit kata-kata daripada panel yang kedua sebelum kita menutup forum ini. Terima kasih Tuan Moderator. Apa yang kita boleh contohi daripada sifat Profesor Dr. Ahmad Ibrahim ini adalah tidak merokok dan menjauhi pengambilan makanan yang memudaratkan kesihatan. Tidak merokok. Pada kalangan remaja, merokok merupakan satu tabiat yang amat disukai. Jadi kita sebagai remaja haruslah mencontohi Profesor Dr. Ahmad Ibrahim yang tidak merokok dan menjauhi daripada segala perbuatan yang dilarang. Kita juga haruslah mencontohi sifat Profesor Dr. Ahmad Ibrahim yang tekun dalam menimba ilmu. Oleh itu, kita haruslah
mencontohi tokoh-tokoh Islam kerana mereka telah menunjukkan bahawa orang Islam mampu berjaya di dunia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haikal. Jadi sebelum saya menutup forum kita pada hari ini, saya ingin mengupaskan sedikit tentang petikan surah Al-Aqlaq yang saya bacakan pada awal tadi, di mana Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Malaikat Jibril untuk membaca. Walaupun baginda seorang yang buta huruf, namun Malaikat Jibril turut menyuruh Nabi Muhammad untuk menyebutkan juga. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah kita haruslah mencari ilmu, dan cara untuk mendapatkan ilmu itu adalah satunya dengan membaca. Jadi kita ni sebagai manusia biasa haruslah menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dan dengan ilmu yang kita ada itu kita boleh berdamping dengan orang-orang yang lebih berilmu seperti tokoh-tokoh kita tadi, ataupun orang yang lebih dekat dengan kita, iaitu sama ada ibu bapa kita ataupun guru-guru kita, untuk memahami sesuatu ilmu itu dengan lebih baik. Jadi sekian saja forum pada hari ini. Kita akhiri forum kita dengan pemukutan surat Al-As di atas Al-Kafar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.